Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang kepada semua pelajar-pelajar baharu UiTM Cabang Sabah, peringkat diploma dan juga ijazah sarjana muda UiTM Cabang Sabah. Pada hari ini anda bersama dengan saya, Puan Norayati binti Nordin, penolong pendaftar kanan di bahagian hal ehwal akademik. Selamat datang saya ucapkan dan juga tahniah kerana memilih UiTM Cabang Sabah sebagai salah satu gedung ilmu anda. Okey, sebelum saya teruskan taklimat ini dengan lebih lanjut lagi, tujuan kita bersama pada petang ini adalah untuk memahami tanggungjawab sebagai pelajar, menghayati dan juga mematuhi agar adik-adik semua mematuhi segala peraturan yang digariskan dalam buku peraturan akademik. Apa itu buku peraturan akademik? Nanti saya akan kongsikan gambar dia selepas ini ya. Baik, yang pertama adalah semua siswa dan siswi perlu menyempurnakan semua keperluan akademik seperti yang termaktub di dalam kurikulum program pengajian yang diikuti di universiti. Maksudnya di UiTM Cabang Sabah ya. Yang kedua adalah membuat pendaftaran kursus dalam tempoh yang ditetapkan. Yang ketiga, membuat validasi pendaftaran kursus dalam tempoh yang ditetapkan. Yang keempat, membayar yuran universiti mengikut masa dan jumlah yang ditetapkan. Yang kelima, menghadiri kuliah, latihan amali, latihan industri, praktikum ataupun klinikal yang ditetapkan oleh universiti. Yang keenam, mengambil tindakan proaktif untuk mendapatkan panduan dan nasihat. Seperti yang saudara dan saudari maklum, saya telah kongsikan nombor-nombor yang boleh dihubungi di bahagian hal ehwal akademik dalam mendapatkan panduan dan nasihat. Sedikit masa lagi saya akan kongsikan pula nombor telefon bimbit semua ketua pusat pengajian, so adik siswa dan siswi atau saudara-saudari boleh mendapatkan panduan dan juga hikmat nasihat ya. Yang ketujuh adalah bertanggungjawab sepenuhnya terhadap sebarang kesan ketidakpatuhan terhadap peraturan dan prosedur yang ditetapkan. Okey, di sini ada saudara-saudari perlu ingat setiap tindak tanduk ataupun pergerakan sebagai seorang pelajar di dalam hal ehwal akademik disusuli dengan tarikh akhir. So adik-adik saudara-saudari perlu mematuhi setiap tarikh akhir yang telah ditetapkan oleh pihak universiti. Baik, mari kita lihat kitaran akademik sebagai seorang pelajar ya. Sebagai seorang pelajar, adik-adik atau saudara-saudari akan mendaftar kursus mengikut kumpulan yang telah diagihkan oleh ketua pusat pengajian masing-masing ya. Kemudian proses seterusnya adalah untuk kita semak, perlu semak keputusan penilaian. Maksudnya ini akan dilaksanakan dalam pelbagai bentuk lah ya. Kemudian seterusnya menduduki peperiksaan akhir. Apabila peperiksaan akhir berlangsung pada yang dijangka peperiksaan akhir ini adalah pada 1 hingga 23 Februari 2021. So apabila menduduki peperiksaan akhir, semua pelajar UiTM perlulah mencetak slip menduduki peperiksaan akhir. Kemudian rujuk jadual peperiksaan mengikut kursus yang telah didaftarkan oleh pelajar. Isi SUFO, isi SUFO ni saya terangkan secara ringkas sahaja. Ini adalah bentuk penilaian yang dilaksanakan oleh pelajar kepada para pensyarah. Kegagalan mengisi SUFO akan menyebabkan saudara-saudari tidak dapat membuka keputusan atau menyemak keputusan peperiksaan apabila tiba masanya nanti ya. So peringkat ini semua pelajar perlu peka kepada keperluan ini. Sebab itulah sebagai pelajar penuh dengan tarikh akhir tadi yang saya sebutkan tadi, sila pastikan saudara-saudari melihat kepada kalender akademik. Kemudian apabila sampai peperiksaan akhir telah diumumkan, proses seterusnya adalah semua pelajar-pelajar UiTM perlulah mendaftar ya sebagai pelajar UiTM, membayar yuran ataupun mendaftarkan kursus. Kalau tidak, semua pelajar yang tidak mengikuti tarikh
yang telah ditetapkan tadi akan gugur taraf, ya. Kemudian dalam proses gugur taraf ni dia ada proses-proses yang lebih lanjut, nanti saya akan terangkan dalam slide yang berikutnya. Selepas proses ini berlaku, semua pelajar-pelajar baru perlu mendaftar kursus mengikut pelan pengajian masing-masing, dan perlulah validate ataupun perlu disahkan pendaftaran kursus yang dilaksanakan. Selepas itu kuliah akan bermula mengikut kuliah yang terdapat dalam kalender akademik kita sepanjang semester ini, ya. Bermula Oktober sehingga Februari 2021 nanti. Selepas itu adik-adik perlulah membayar yuran pengajian selepas semua proses yang berkaitan telah disahkan oleh adik-adik, ya. Okey, baik. Slide berikutnya adalah berkaitan dengan muat naik gambar smart card. Dan saya pasti kepada saudara-saudari yang telah melalui proses ini akan lebih jelas tentang proses memuat naik smart card. Tarikh akhir yang ditetapkan oleh Infotech Shah Alam ataupun bahagian Hal-Wala Shah Alam adalah pada 30 September yang lepas, dan saya kira masih ramai yang terlepas tarikh tersebut. Tapi tidak perlu risau, sila tunggu notis terkini daripada pihak HEA UiTM Cabang Sabah bilakah sistem ini akan dibuka, ya. Kenapa ada tarikh tutup? Sebab pihak Infotech Shah Alam perlu mencetak semua smart card yang telah diambil pada sebelum inilah, ya. Okey, mari kita lihat slide berikutnya adalah berkaitan dengan kalender akademik. Okey, adik-adik ataupun saudara-saudari perlu masuk ke dalam laman portal, laman atau portal iStudent Portal dia panggil lah. So di dalam interface tersebut pilih kalender akademik kumpulan B, ya, dan klik mengikut sesi semester anda. Okey. Sila muat turun kalender akademik pada setiap semester bagi membolehkan anda sentiasa di dalam laluan yang betul. Okey, ini adalah paparan contoh kalender akademik yang ada dalam portal kita kelak. So, tarikh-tarikh inilah yang saya maksudkan tadi. HEA ini penuh dengan tarikh akhir. So, semua pelajar perlu mematuhi tarikh-tarikh ini, ya, bagi mengelakkan sebarang implikasi kepada saudara-saudari. Okey. Kemudian saya terangkan sedikit tentang minggu interim ni bagi pelajar diploma. Minggu interim ini biasanya berlaku, biasanya adalah melibatkan intake pada sesi Oktober. Ya, so ini adalah paparan minggu interim. Tapi saya terangkan secara ringkas saja. Saudara-saudari boleh membaca lebih lanjut selepas ini, ya. Okey, salah satu subjek interim ini adalah UED 102 yang telah saya kongsikan dalam telegram rasmi pelajar UiTM Cabang Sabah, ya. Dan subjek ini wajib diambil. Sekiranya adik gagal, kena ulang sehingga lulus dalam subjek ini, ya. So adik-adik tidak boleh mengambil ringan tentang UED 102. Okey, inilah iStudent Portal yang saya maksudkan tadi. Kepada saudara-saudari yang telah masuk kepada iStudent Portal ini akan lebih jelas, ya, untuk semua pelajar-pelajar UiTM Cawangan Sabah mendapatkan maklumat bahagian hal-hal akademik, ya. Okey, kemudian ini adalah interface untuk iStudent Portal. Masukkan student ID iaitu nombor matriks anda. Kemudian masukkan password yang telah anda masukkan semasa mendaftar online pada baru-baru ini, ya. Okey, ini adalah buku peraturan akademik yang saya sebut pada awal slide tadi. Buku ini adalah buku yang wajib atau mesti dibaca sekurang-kurangnya sekali dalam tempoh pengajian anda. Dalam buku ini pelbagai perkara ataupun isu-isu berkaitan akademik dijelaskan dengan lebih terperinci, ya. Okey, pendaftaran kursus di iStudent Portal. Untuk makluman semua, pendaftaran kursus sekarang sedang berlangsung daripada 28 September sehingga 25 Oktober untuk pelajar diploma. Manakala untuk pelajar ijazah sarjana muda adalah pada 30 September sehingga 25 Oktober. Walau bagaimanapun di UiTM Cabang Sabah saja kita tangguhkan untuk sementara.
Namun, kita jangkakan sistem akan bersedia sepenuhnya pada 12 Oktober 2020. Ini bermakna kuliah akan bermula seperti biasa. Okey, ini adalah contoh iStudent Portal. Apabila anda sudah login, anda akan nampak paparan yang ada dalam slide. So, sila klik e-academic system. Di sinilah semua maklumat berkaitan akademik akan dipaparkan. Okey, ini adalah contoh muka hadapan untuk iStudent Portal bagi tujuan pendaftaran kursus. Ya. Okey, bagi tujuan ini saya akan kongsikan satu lagi video yang dikongsi oleh rakan kerja saya, iaitu Puan Syami. So, adik-adik atau saudara-saudari boleh juga melihat video berkenaan berkaitan dengan Student Portal kelak, ya. Ini adalah muka seterusnya di dalam iStudent Portal itu. Toolbar inilah yang akan membantu saudara-saudari bagi tujuan pendaftaran kursus ataupun menggugurkan kursus, atau istilahnya adalah drop course. Okey, harus diingatkan kepada semua adik-adik bahawasanya yuran proses pendaftaran luar tempoh ini bermaksud sekiranya semua pelajar UiTM Cabang Sabah gagal mematuhi tarikh akhir bagi tujuan pendaftaran kursus di dalam tempoh, maka adik-adik akan dikenakan dengan denda, ya. Denda ni selaras dengan Perkeliling Akademik bilangan 2 tahun 2020 yang memutuskan bahawa yuran pemprosesan sebanyak RM100 bagi setiap kursus akan dikenakan kepada pelajar yang diluluskan permohonan mereka yang ditetapkan dalam kalender akademik. So, kalau kita tengok kalender akademik tadi, tarikh pendaftaran ataupun tarikh pendaftaran sama ada tambah atau gugurkan kursus secara atas online akan berlangsung pada 28 September sehingga 25 Oktober. Sekiranya saudara-saudari gagal mematuhi tarikh ini, maka denda RM100 akan dikenakan RM100 pada setiap kursus, ya. So, tidak perlu membazir duit di sini, ya. So, adik-adik tolong patuhi tarikh tadi, ya. Okey, sebarang pindaan pendaftaran kursus adalah merangkumi penambahan ataupun pengguguran kursus, ya. Okey, selepas adik-adik atau saudara-saudari mendaftarkan kursus, kita akan melaksanakan proses validasi pendaftaran kursus yang akan bermula 26 Oktober sampai 9 November. So, tempoh masa yang diberi ini agak panjang. Semua pelajar perlulah peka dan menyemak semula apakah kursus-kursus yang telah didaftarkan mengikut pelan pengajian masing-masing. Ya, jika ada kursus yang tidak didaftarkan, maka saudara-saudari boleh merujuk kepada penasihat akademik dan juga ketua pusat pengajian masing-masing, ya. Okey, ini adalah contoh pengesahan pendaftaran kursus. Adik-adik akan lebih jelas apabila melihat borang ini kelak. Okey, tarifan peraturan akademik pelajar adalah sebagai individu yang mendaftar dengan universiti untuk mengikuti program pengajian yang ditawarkan setelah membayar yuran dan mendaftar kursus. Itu adalah definisi dalam peraturan akademik. Gugur taraf adalah status yang diberikan kepada pelajar yang gagal mendaftar kursus dan atau membayar yuran pengajian dalam tempoh yang ditetapkan pada setiap semester. Kursus universiti pula adalah kursus yang ditetapkan oleh universiti sebagai keperluan bagi memenuhi syarat penganugerahan diploma atau sarjana muda. Maksud di sini adalah, ini adalah mengikut pelan pengajian masing-masing. Semua maklumat pelan pengajian yang saya sebutkan tadi boleh didapati di iStudent Portal di bahagian hal ehwal akademik. Baik, status pelajar universiti adalah tertakluk kepada 3 syarat. Satu adalah mendaftar sebagai pelajar mengikut tempoh yang ditetapkan. Yang kedua adalah menjelaskan yuran pengajian. Serta yang ketiga adalah mendaftar kursus mengikut pelan pengajian pada setiap semester. Sekiranya gagal mematuhi ketiga-tiga syarat ini, maka gugur taraf akan berlaku. Apa itu gugur taraf? Kita akan kongsikan selepas slide ini, ya. So, denda lewat mendaftar tadi ada saya sebutkan tadi akan dikenakan RM100 setiap kursus yang tidak didaftarkan. Okey, gugur taraf sebagai pelajar adalah diberikan sebab tidak mematuhi perkara 2.21 tadi. Okey, ada 3 perkara, ya.
Peringatan melalui khidmat pesanan ringkas SMS akan dibuat oleh sistem SIMS yang diselenggara oleh UiTM Shah Alam, di mana makluman sebagai pelajar telah gugur taraf akan diberikan. So di sini bermakna tidak ada alasan untuk saudara-saudari mengatakan bahawa tidak mengetahui status tersebut, ya. Okey, penjanaan bil. Penjanaan bil ini tadi boleh tengok di Student iPortal di bahagian finance tadi, So boleh nampak apakah bil-bil yang telah dijana oleh bahagian kewangan, dan saudara-saudari perlulah membayar bil-bil berkenaan, ya. Okey, tarikh akhir bayar yuran pada semester ini adalah pada 13 November 2020. Walau bagaimanapun, saya telah berkongsi di dalam Telegram rasmi pelajar UiTM Canggah Sabah, terdapat ruang yang diberikan oleh UiTM Canggah Sabah dalam membayar yuran. Sila klik link tersebut untuk mendapatkan kemudahan tersebut. Okey, pengaktifan semula sebagai pelajar setelah gugur taraf boleh dilaksanakan, namun semua pelajar-pelajar perlulah membuat permohonan rayuan pembatalan gugur taraf secara online atau secara atas talian dalam tempoh 14 hari setelah senarai gugur taraf diumumkan. Pelajar-pelajar yang mendapat kelulusan bagi permohonan RPGT akan dikenakan denda seperti berikut. Lewat daftar kursus dan membayuran 100, yuran proses RPGT 50, denda pengaktifan semula sebagai pelajar 50, jumlah yang perlu dibayar oleh saudara dan saudari adalah sebanyak RM200. Saya nasihatkan sebagai pegawai di hal ehwal akademik, tolong jangan buat perkara ini. Semua pelajar mesti peka kepada tarikh akhir yang saya sebut tadi. 200 ada satu jumlah yang besar daripada anda menyumbang kepada UiTM disebabkan kelalaian atau kecuaian sebagai pelajar. Saya cadangkan duit 200 ini tadi boleh disumbangkan kepada tabung COVID ataupun tabung kebajikan, ya. So semua pelajar perlu berhati-hati di sini, ya. Okey, keperluan akademik, ya. Kurikulum pengajian pelajar dikehendaki mendaftar dan lulus semua kursus dalam komponen yang dinyatakan mengikut kategori seperti berikut, ya. Kursus universiti, kursus fakulti atau program, kursus minor ataupun elektif. Baik, jumlah jam kredit bagi pengajian di peringkat diploma adalah 17 jam, maksimum ada 23 jam, ijazah sarjana muda begitu juga 17 jam dan juga maksimumnya ada 23 jam. Tempoh pengajian program diploma sepenuh masa adalah 5 sehingga 6 semester bergantung kepada kursus yang anda pilih. Program sarjana muda sepenuh masa sehingga 6 semester bagi program 3 tahun, manakala sehingga 8 semester bagi program 4 tahun. Nilaian grade. Purata nilaian grade adalah nilai pencapaian seseorang pelajar pada sesuatu semester yang dikira, ya. PNG, HPNG, definisinya adalah seperti yang tertera dalam slide. Ini maksudnya adalah keputusan bagi setiap semester mengikut jumlah nilai kredit semasa ataupun jumlah keseluruhan himpunan, ya. Penjanaan semula himpunan purata nilai kredit hanya mengambil kira kursus-kursus yang diperolehi atau lulus sahaja bagi pelajar yang telah lulus semua kursus yang disyaratkan untuk bergraduat seperti berikut. Saudara-saudari boleh melihat semula slide ini untuk lebih jelas. Anugerah Dekan. Okey, anugerah Dekan adalah anugerah kepujian yang diberikan kepada pelajar PNG minimum 3.50 bagi sekurang-kurangnya 12 unit kredit atau mengikut jumlah unit kredit sebenar dalam pelan pengajian semasa, yang mana lebih rendah atau termasuk kursus-kursus yang berbentuk lulus atau gagal pada satu semester. Ini bermaksud saudara-saudari tidak boleh mengambil ringan mana-mana subjek yang hanya menyatakan lulus atau gagal, sebab dia akan memberi pengaruh yang besar kepada HPNG pelajar pada setiap semester. Anugerah dan Chancellor pula ialah anugerah kepujian kepada
pelajar yang telah menamatkan pengajian dengan memperolehi anugerah dekan pada setiap semester sepanjang tempoh pengajian di universiti, tidak termasuk semester latihan amali, industri, praktikum ataupun klinikal. Penangguhan pengajian boleh dibuat di atas persetujuan universiti atas sebab tertentu. Tempoh tersebut tidak diambil kira sebagai tempoh pengajian di universiti. Dibuat sebelum mendaftar sebagai pelajar. So, memandangkan semua saudara-saudari telah mendaftar sebagai pelajar, maka permohonan untuk penangguhan pengajian tidak dapat diproses. Baik, cuti khas pula adalah cuti yang diberikan atas sebab kesihatan atau sebab-sebab lain yang difikirkan munasabah oleh dekan atau rektor ataupun di bahagian hal akademik adalah timbalan rektor hal akademik. Tidak diambil kira sebagai tempoh pengajian di universiti. Disertakan surat atau laporan yang dikeluarkan oleh pegawai perubatan universiti atau hospital kerajaan. Tempoh cuti khas yang diluluskan atas sebab selain dari yang ditetapkan dalam perkara 2.7.3 adalah diambil kira sebagai tempoh pengajian di universiti. Permohonan dibuat dengan mengisi borang cuti khas yang akan perlu saudara-saudari mohon melalui iStudent Portal tadi di interface yang saya tunjukkan tadi ya. Tidak lewat daripada 14 hari bekerja sebelum peperiksaan akhir bermula. Sekiranya peperiksaan akhir telah bermula, maksudnya permohonan ini tidak boleh diproses. Okey, kehadiran pelajar. Kehadiran pelajar ada diwajibkan menghadiri kuliah serta aktiviti pembelajaran lain seperti bengkel, tutorial, makmal, studio, lapangan, latihan amali, praktikum, latihan industri dan juga klinikal seperti yang ditetapkan dalam kurikulum. Pelajar yang tidak mencapai kadar 80% daripada jumlah jam temu untuk setiap kursus tanpa mendapat kebenaran bertulis dari UiTM Canggah Sabah ataupun khususnya di bahagian hal akademik tidak dibenarkan menduduki peperiksaan akhir kursus. Bagi kursus yang tiada peperiksaan akhir, kerja kursus tidak akan diberi penilaian. Pelajar yang disebutkan dalam perkara 2.13.2 tadi akan diberikan grade F atau gagal dengan status ZZ serta dikenakan denda sebanyak RM100. Sila berhati-hati di dalam isu kehadiran pelajar di dalam kuliah, jangan ambil ringan. Walaupun pelaksanaan pada semester ini kepada ODL atau Open Distance Learning, semua pelajar wajib mematuhi janji temu setiap kursus yang telah ditetapkan. Kelayakan menduduki peperiksaan akhir, semua akses melalui iStudent Portal mengikut tempoh dan kealpaan ataupun kecuaian para pelajar di dalam mematuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam peperiksaan akhir akan menyebabkan adik-adik tidak dibenarkan menduduki exam. Ya. So sila selepas ini sila layari iStudent Portal untuk melihat apakah maklumat-maklumat yang perlu saudara-saudari maklum di dalam hal akademik. Okey, seterusnya kebenaran tidak menduduki exam ataupun peperiksaan akhir, pelajar perlu sertakan surat berkaitan dengan disebabkan tidak dapat menduduki exam kepada timbalan rektor hal akademik. Buku peraturan akademik yang saya sebutkan tadi perlulah dibaca sekurang-kurangnya sekali kerana perkara-perkara yang saya sebut tadi semuanya ada di dalam peraturan akademik. Surat berkenaan perlulah diberikan kepada unit penilaian akademik dalam tempoh 24 jam. Ya. Berserta dengan surat MC doktor dari Pusat Kesihatan UiTM, klinik kerajaan, pusat kesihatan kerajaan atau hospital, pegawai perubatan dari panel pegawai perubatan majikan masing-masing atau apa-apa dokumen berkaitannya. Dan akhirnya permohonan tersebut akan diproses mengikut peraturan yang berkuat kuasa. Baik, di sini selepas memiliki exam akan keluarlah keputusan peperiksaan akhir dan penilaian bagi semua pelajar.
Keputusan bagi setiap kursus diberi status seperti berikut. Semua item-item yang saya sebutkan dalam slide ini berada di dalam buku peraturan akademik. Okay. Begitu juga slide seterusnya, status keputusan peperiksaan akhir dan penilaian. Apakah indikator yang diberikan adalah seperti dalam slide. Saudara-saudari, status perhatian P ini adalah bermaksud pelajar-pelajar pada setiap semester memperolehi HPNG di antara 1.80 sehingga 1.99 pada sesuatu semester. Perhatian 2 bermaksud HPNG kurang daripada 2.00 selepas mendapat P1 pada semester terakhir sebelumnya. Status diberhentikan ada 7 kategori, D1, D2, D3, D4, D5, D6 dan juga D7. Amaran kepada semua pelajar-pelajar baharu UiTM Cabang Sabah, tolong jangan dapat D1. Kerana apabila anda mendapat D1 pada semester pertama, anda tidak akan mendapat peluang untuk merayu. So, ini akan terus gugur taraf daripada UiTM. Sekiranya adik-adik masih berminat untuk belajar, so kena mohon semula kemasukan ke UiTM. Tapi tidak boleh pada kursus yang sama. Penyata keputusan peperiksaan ini adalah contoh penyata keputusan peperiksaan yang perlu dicetak oleh saudara-saudari sendiri ya. Okey, peperiksaan akhir dijalankan bagi kursus yang ada peperiksaan akhir sahaja untuk membolehkan pelajar bergraduat menamatkan pengajian mereka. Syarat layak menduduki peperiksaan khas, semester berakhir, berstatus lulus dan gagal dalam 1 atau 2 kursus sahaja, berstatus lulus tetapi gagal dalam 1 atau 2 kursus pada sebelum menjalani latihan praktikal, semester akhir dan bergraduat yang diberhentikan dengan status D3, D4, D5 serta mempunyai 1 atau 2 kursus sahaja untuk tamat, pelajar dinasihatkan untuk membuat rayuan meneruskan pengajian melalui bahagian hal-hal akademik UiTM Cawangan Sabah dalam tempoh 14 hari. Saya yakin saudara-saudari akan keliru dan mungkin bingung apakah yang dimasukkan istilah-istilah yang saya sebut tadi, tapi semua pelajar perlu membaca buku peraturan akademik kerana semua maklumat saya sebut tadi ada di dalam buku itu. Okey, peperiksaan akhir bermaksud pelajar semester akhir yang tidak dapat menduduki peperiksaan bagi 1 atau 2 kursus kerana disahkan sakit, perlu disahkan status XX untuk kursus tersebut oleh ahli lembaga akademik ya. Ataupun di UiTM Cabang Sabah ini adalah jawatan kuasa akademik negeri ya. Pelajar semester akhir yang berstatus lulus tapi gagal dalam 1 atau 2 kursus sahaja kerana dijatuhkan hukuman tata tertib dengan grade F atau gagal oleh Senat tanpa penggantungan pengajian. Kadar bayaran khas peperiksaan kepada pelajar diploma dan ijazah adalah mengikut perincian seperti berikut. Yuran peperiksaan khas adalah dikenakan sebanyak 100 untuk setiap kursus yang diambil pelajar mulai peperiksaan khas Jun 2008. Okey, pelanggaran kaedah tata tertib pelajar bersabit dengan peperiksaan akhir dan penilaian. Pelajar yang telah didapati bersalah di bawah kaedah 3 dan kaedah 5, kaedah institusi pelajaran tata tertib pelajar-pelajar 1976 akan dihukum mengikut keputusan pihak berkuasa lembaga tata tertib universiti. Pelajar-pelajar yang disabitkan kesalahan di atas mengikut keputusan lembaga tata tertib universiti boleh diberi grade F atau gagal dengan status FD oleh Senat. Pelajar yang telah terbukti melakukan plagiarism dalam projek ilmiah, tugasan akan digagalkan dalam kursus tersebut dan diberi grade F dengan status FD oleh Senat. Peringatan kepada semua adik-adik, apakah faktor utama kepada pelanggaran tata tertib adalah disebabkan plagiarism. Yang kedua adalah meniru dalam peperiksaan. Okey, persediaan semester akan datang, ini adalah kitaran pendaftaran yang perlu saudara-saudari hafal. So sila hadam selepas ini. Ya, sekiranya semua saudara-saudari memerlukan panduan dan khidmat nasihat, silalah layari web yang ada di yang saya paparkan dalam slide ini ya. Sekiranya ada mempunyai persoalan, sila hubungi nombor-nombor pegawai atau pembantu tadbir program yang saya kongsikan sebelum ini. So saya ucapkan selamat melayari perjalanan sebagai seorang pelajar.
Sekiranya ada sebarang pertanyaan atau kemusykilan, tolong jangan segan silu datang ke bahagian hal ehwal akademik bagi mendapatkan panduan dan khidmat nasihat. Ketua Pusat Pengajian adalah orang yang penting dalam memainkan peranan penting untuk membantu anda, termasuklah penasihat akademik anda. Terima kasih, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.